Usaha Ma'ruf Perdana TVET diperhebat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, berita tengah hari bersama saya Muhammad Shah Musa. Temu Anwar, sebuah program dialog anak muda bersama Perdana Menteri akan diadakan di Jakarta, Indonesia Selasa ini. Dato' Seri Anwar Ibrahim menerusi catatan di Facebook mengajak orang ramai hadir ke acara itu yang akan diadakan di Red Top Hotel and Convention Centre Jakarta mulai 7 malam. Perdana Menteri amat berharap dapat bertemu dengan seramai mungkin sahabat dari Indonesia selain mahasiswa dan rakyat Malaysia di Indonesia. Temu Anwar diadakan dalam rangka lawatan Perdana Menteri ke negara itu bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-43 yang akan berlangsung di Jakarta dari 5 hingga 7 September. Pendaftaran boleh dibuat menerusi laman web temuanwar.com. Temu Anwar diadakan khusus bagi memberi ruang kepada setiap lapisan masyarakat, terutama anak muda, untuk mengutarakan soalan secara langsung. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah memperhebatkan usaha mengarus perdanakan bidang latihan teknikal dan vocational TVET sebagai pilihan pendidikan dan kerjaya belia di masa hadapan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, program TVET tidak terhad kepada satu-satu kaum sahaja, malah terbuka kepada semua. Kerana masih ada tanggapan bahawa pelajar-pelajar yang memasuki TVET adalah kononnya mereka yang gagal di dalam bidang akademik, yang masuk ke bidang yang tidak mempunyai potensi untuk mendapat peluang pekerjaan yang baik ataupun untuk mempertingkatkan kerjaya mereka. Tetapi yakinlah, transformasi yang telah dilakukan oleh KKDW adalah untuk memberikan peluang melalui 2 tahap pendidikan, selain daripada kemahiran untuk memperolehi tangga gaji yang baik. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program Sentuhan Kasih Desa at Simpang Jeram, Mini Expo TVET dan Keusahawanan Desa di Sungai Abung, Muar. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengadakan operasi khas motosikal secara besar-besaran bermula semalam hingga 30 September ini. Operasi menumpukan kesalahan jalan raya bagi membudayakan pematuhan undang-undang serta memupuk kesedaran selepas berlaku tren peningkatan kadar kematian melibatkan golongan tersebut. Menurut pengarah kanan penguatkuasa JPJ Datuk Lokman Jamaan, data menunjukkan 2,672 kematian melibatkan penunggang dan pembonceng motosikal direkod dalam tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Keadaan ini sangatlah membimbangkan di mana tren kadar kematian ini menunjukkan setiap bulan kenaikan sebanyak 16%. Ianya agak tersasar daripada matlamat kita untuk mengurangkan kadar kematian setiap tahun sehingga 50% setiap tahun, sehingga 2030 sebagaimana yang telah kita membuat janji kepada PBB yang lepas. Kerajaan Pulau Pinang akan menghulurkan bantuan kepada pengusaha ikan sangkar dan nelayan di Teluk Bahang yang kerugian ekoran kematian hampir 12 tan ikan sepanjang minggu lalu. Kejadian di Monkey Beach itu pertama kali berlaku dan menimbulkan tanda tanya kepada masyarakat dan pengunjung kawasan terbabit. Dia memang dah bawa dah. Cumanya kita akan tentukanlah berapa jumlah kita anggarkan untuk diberikan kepada pengusaha sangkar dan juga para nelayan sebenarnya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri program jualan agro madani at Pantai Jerejak di tapak Pasar Malam Masuri, Bayan Baru. Remaja lelaki terlibat kemalangan jalan raya yang mengorbankan 6 ahli keluarganya di kilometer 5 Jalan Segamat, Kuantan semalam masih dirawat di unit rawatan rapi ICU Hospital Segamat. Mangsa berkenaan masih berada dalam rawatan namun dia kini ditidurkan dan bukan meninggal dunia seperti dilapor.
Esko Kesihatan dan Perpaduan Negeri Johor Ling Tiang Sun berkata mangsa mengalami kecederaan teruk dan kini dalam rawatan di hospital berkenaan. Tiang Sun meminta orang ramai tidak menyebarkan sebarang berita yang belum disahkan bagi menjaga perasaan ahli keluarga. Nahas berkenaan mengorbankan bapa dan ibu mangsa. Turut maut 4 lagi adik-beradik mangsa berusia 5 hingga 17 tahun. Tawau telah bersedia menerima keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah sempena program Kembara Kenali Borneo. Sepaduka berdua dijangka tiba di Tawau 1.20 tengah hari ini sebelum pengembaraan mengenali lebih dekat rakyat di Sabah dan Sarawak bermula. Untuk perkembangan lanjut langsung bersama wartawan Tamrin Jamil di lapangan terbang Tawau. Tamrin. Baik, terima kasih rakan tugas di studio. Saudara, ketika ini saya berada di lapangan terbang Tawau untuk memberikan gambaran mengenai persiapan terakhir sempena dengan keberangkatan tiba Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan juga Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah ke Tawau bersama dengan program Kembara Kenali Borneo. Dan saudara, Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dijangka tiba di Lapangan Tawau kira-kira pukul 1.20 tengah hari dan turut berangkat sama untuk menyambut ketibaan Paduka Baginda berdua, Tuan Yang terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Johor Haji Mahiruddin, Yang Berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof Timbalan Perdana Menteri dan juga Ketua Menteri Sabah Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Nur. Dan saudara, sesungguhnya Kembara Kenali Borneo merupakan satu pengembaraan bagi mengenali lebih dekat rakyat Malaysia yang menetap khususnya di kawasan pedalaman, sekaligus bakal merealisasikan impian Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk mendekati penduduk di kedua-dua negeri itu. Dan saudara, keberangkatan Sultan Abdullah dan Tunku Azizah untuk menelusuri wilayah Pen Borneo kira-kira 2,145 km daripada Tawau ke Teluk Melanau, Sarawak, menerusi program pengembaraan kali ini yang pertama kali diadakan oleh Ketua Negara, pastinya akan memberi peluang kepada rakyat khususnya di kedua-dua negeri Sabah dan Sabah untuk beramal mesra dan mengenali lebih dekat pasangan diraja dan juga delegasi yang menyertai program ataupun Kembara Kenali Borneo kali ini. Jadi itu yang dapat kita kongsikan dari lapangan terbang Tawau bersama dengan keberangkatan tiba Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke daerah Tawau kali ini. Laporan Tamrin Jamil untuk berita RTM. Baik, terima kasih Tamrin. Merdeka ini maknanya menimbulkan semangat dan jiwa merdeka kerana cerdas dan berilmu. Merdeka ini merdeka daripada penguasaan dan kongkongan faham asing yang menindas kita. Merdeka ini juga harus merdeka jiwa daripada faham tempatan yang kolot dan jumut. Mari kita manfaatkan waktu yang ada dan sisa-sisa hidup kita ini untuk berbuat bakti kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara kita. Dan yakinlah negara ini bukan biasa. Negara ini punya hasil mahsul yang hebat. Kita angkat martabat. Hindari dari pandangan, pemikiran penjajah dan pemikiran yang jumut, yang memperbodohkan rakyat dan menghina kita sebagai manusia. Allah berikan akal dan kecerdasan. Mari kita gilap supaya jangan kita diperkotak-katikkan, dihina dan dipermainkan atas nama apa? Merdeka maknanya merdeka rakyat. Bertemu kembali. Lebih 200 keluarga di Felda Prasu, Gua Musang, Kelantan bimbang kawasan perumahan dan tanaman mereka diceroboh gajah liar sejak Khamis. Dalam kejadian awal pagi itu, pokok pisang dan kelapa yang ditanam di tepi rumah penduduk musnah dirosakkan gajah berkenaan. Seorang penduduk, Sukri Solanuddin, berkata dia dan keluarga kini tidak tidur lena selepas mengesan kehadiran seekor gajah liar di kawasan rumah mereka.
Kita bunyi dia pejok Zen. Jadi kita ingat kau lembu. Jadi kita keluar ambil batu nak pekong dia lah. Nak pekong dia, kita tengok dia gajah. Jadi saya lari naik lah. Lari naik atas rumah. Koyak kau orang rumah kata duduk dia orang besar dia. Jadi dia pun takut lah. Takut, lepas tu kita duduk dalam 20 minit juga lah rumah. Lepas tu kan macam kita dengar dia mari kau dekat. Jadi kita pun ambil kereta, ambil dia, kita keluar. Kita keluar pergi dekat kedai depan ni lah. Minta tolong orang kedai ni lah. Minta tolong mari tengok lah, takut ada lagi tu. Nah, sebelum yang main saya tu, dia pergi ada dah kebun kolej orang lain lah. 2 hari lepas tu main rumah saya. Lepas rumah saya dia pergi pula tempat orang sayur, tanaman sayur. Benda tu ke bergerak. Lepas tu memang ada lah dalam perasu ni. Tapi kita tak tahulah mana sebab benda tu kita tak sejumpa. Cuma nak pelilik teh tu bekerja lah. Bekerja sama lah untuk orang kapal pada perasu ni. Semua orang takut benda besar. Kita nampak tu berapa ekor? Saya nampak suami saya tengok 1 ekor. Perasu ni, boleh kata lain. Tahun ni, tahun lepas lagi, ramai musuh. Mari duduk perasu ni. Pasal kawasan muka pada lemak ada belakang lah ni. Memang zoo negara kat sini. Pasal kata ripuk dulu ripuk dia kata, tak ada rezeki. Lembu makan remah pun tak ada rezeki awak. Macam mana? Sementara itu, Pengarah Pendidikan Kelantan Muhammad Hafid Rohani berkata siasatan akan dilakukan susulan laporan oleh penduduk. Anak muda perlu mengutamakan pendidikan bagi menjamin kerjaya jangka masa panjang, bukannya keseronokan. Sementara, perunding motivasi Farhan Rahmat berkata negara akan kehilangan 70% tenaga mahir jika pelajar lepasan SPM tidak menyambung pengajian di peringkat tinggi. Jadi pendapat saya, kalau kata anak muda tu nak berjaya, dia nak ada karakter yang baik, dia nak ada pembawakan diri yang baik, nak ada soft skill yang baik. Sebenarnya pendidikan itu amat penting untuk nak menjamin masa depan yang lebih baik. Jelasnya bukan saja laluan akademik tetapi menyambung pengajian dalam bidang kemahiran mampu meningkatkan kebolehpasaran yang luar biasa. Tunjuk ajar daripada mentor atau guru di sekolah juga boleh mematangkan pelajar serta menunjuk arah yang betul. Mentor yang terbaik ialah guru kita. Sebab guru ni ialah ibu bapa kita yang kedua, dan insya-Allah doanya makbul, tunjuk ajarnya insya-Allah tidak akan menyimpang daripada landasan yang betul. Kehadiran Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA di Forum Pelaburan ASEAN dilihat dapat menarik perhatian pelabur yang turut hadir di acara prestij tersebut. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul menerusi laman Facebooknya berkata, sebagai agensi penggalakan pelaburan utama negara, keberadaan MIDA di acara ini dapat memberikan maklumat mengenai pelbagai insentif yang disediakan oleh Malaysia. Menurut beliau, Forum Pelaburan ASEAN yang bertempat di Jakarta, Indonesia ini bertemakan pelaburan untuk pembangunan mampan. Beliau juga telah membawa Menteri Pelaburan Indonesia, Bahlil Lahadalia, melawat ke booth pameran MIDA. Beliau terus berharap agar segala usaha Malaysia dalam forum tersebut dapat mencapai objektif dan menjadikan Malaysia sebagai hub pelaburan serantau. Penyertaan 4 belia di 2023 Beijing Sister City Youth Camp and BRICS Plus Youth Exchange memberi pendedahan jelas mengenai mereka dalam negara anggota Kesatuan Ekonomi BRICS itu. Selain mampu meningkatkan kerjasama berkait ekonomi, politik dan sosial, mereka juga berpeluang menjalin hubungan dengan pemimpin-pemimpin kesatuan berkenaan. Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran PKPB dalam kenyataannya berkata program tersebut berlangsung selama 10 hari bermula hari ini hingga 12 September 2023 dan diadakan di Beijing dan Chongqing. Program ini juga telah menarik penyertaan 300 belia yang mempunyai kemahiran dan kepakaran dalam bidang pendidikan teknikal dan vokasional TVET di negara masing-masing.
Delegasi Malaysia diwakili Adam Azim Muhammad Rozi, Iman Hakimi Azrul Nizam, Vincent John Peter John dan Chan Yi Hao. Mereka juga akan membuat pembentangan bertajuk Youth and Digital City Landmark Empowering Youth in the New Era, New Technology. Tajuk itu menyentuh usaha menggalakkan belia di seluruh dunia memberi perhatian dan mengambil bahagian dalam mercu tanda bandar yang menunjukkan sejarah, budaya dan pembangunan. Semangat Bulan Kebangsaan terus disemarakkan dalam menuju ke sambutan Hari Malaysia pada 16 September depan. Di Negeri Sembilan, lobi bangunan Majlis Bandaraya Seremban ceria dengan hiasan bertemakan Hari Kebangsaan menggunakan barangan kita semula dan alam semula jadi. Menurut Setiausaha Majlis Bandaraya Seremban, Mas Mid Yawan Yahya, selain menyemarakkan semangat patriotisme, ia memupuk amalan kita semula dalam kalangan kaki tangan MBS dan orang awam. Ini adalah satu usaha daripada pihak MBS untuk mempromosikan kita semula ni. Kita ada banyak barang-barang yang boleh kita gunakan semula. Kita ada banyak kertas. Di MBS ni kita banyak gunakan kertas. Jadi kertas ni kita gunakan semula. Selain daripada kita semula menggunakan kita punya pusat kita recycle yang ada di kawasan tempat letak kereta kita. Di Perlis pula, kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan dan menjelang Hari Malaysia 16 September ini diteruskan dengan konvoi jelajah jalur Gemilang. Konvoi 250 peserta sejauh 80 km itu menjelajah 3 kawasan parlimen bermula di Padang Besar ke Arau dan seterusnya Kangar sebelum kembali ke Padang Besar. Selain mengimbau sejarah pembentukan Malaysia pada setiap 16 September, konvoi juga bertujuan mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Program turut disertai Menteri Besar Perlis dan pelbagai agensi kerajaan antaranya PDRM, JPJ, Jabatan Belia dan Sukan, Angkatan Pertahanan Awam dan Majlis Perbandaran Kangar. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Luar negara, kadar inflasi Britain diramalkan akan jatuh kepada kira-kira 5% menjelang akhir tahun. Paras itu separuh daripada Januari dan mencapai sasaran yang merupakan satu daripada 5 manifesto utama Perdana Menteri Rishi Sunak. Menteri Kewangan Britain Jeremy Hunt berkata tekanan ke atas belanjawan isi rumah akan mula berkurangan apabila inflasi mereda. Beliau turut menekankan usahanya untuk meningkatkan produktiviti dalam sektor awam bagi meningkatkan pertumbuhan. Bagi Julai, kadar inflasi harga pengguna tahunan Britain menjadi rendah kepada 6.8%. Ia bagaimanapun masih merupakan kadar tertinggi dalam kalangan negara kumpulan G7. Korea Utara melakukan latihan simulasi serangan nuklear taktikal yang merangkumi 2 peluru berpandu jarak jauh. Ia sebagai tindak balas kepada latihan bersekutu oleh Amerika Syarikat dan Korea Selatan. Laporan media menyebut latihan itu dilakukan untuk memberi amaran AS dan Korea Selatan mengenai bahaya perang nuklear sebenar. Korea Utara tekad memperkukuh pertahanan dalam setiap cara untuk menghalang perang dan memelihara keamanan dan kestabilan. Latihan peluru berpandu tahunan dilakukan AS dan Korea Selatan berakhir pada Khamis. Perintah berkurung dikeluarkan di Kirkuk, utara Iraq selepas pertempuran membabitkan Kurdi, Arab dan Turkmen. Perdana Menteri Iraq Muhammad Shaya As-Sudani yang mengetuai Angkatan Bersenjata Iraq turut mengarahkan operasi mencari di kawasan pertempuran. As-Sudani mahu pasukan keselamatan bertindak tegas dalam memberkas sesiapa sahaja yang berani menggugat keselamatan Kirkuk. Mana-mana individu juga tidak dibenarkan untuk membawa senjata kecuali pasukan perkhidmatan keselamatan. Pertempuran itu tercetus selepas Arab dan Turkmen yang membantah rancangan mengembalikan Parti Demokratik Kurdistan KDP ke ibu pejabat lamanya di Kirkuk bertempur dengan Kurdis di tapak itu.
Kedua-dua pihak bertempur di hadapan bekas ibu pejabat KDP menyebabkan pasukan keselamatan campur tangan. Pertempuran itu adalah yang terbaru dalam beberapa siri ketegangan antara Kurdis, Arab dan Turkmen di Kirkuk. Ribuan peniaga di Pakistan bertindak menutup premis perniagaan mereka bagi membantah kenaikan bil elektrik dan bahan api. Salah urus dan ketidakstabilan sejak beberapa dekad ini menjejaskan ekonomi Pakistan sehingga memaksa Islamabad meminjam dengan tabung kewangan antarabangsa IMF. Para peniaga di Lahore, Karachi dan Peshawar dilihat berkumpul dengan spanduk bagi mengecam kenaikan itu yang disifatkan sebagai tidak munasabah. Sementara itu, Presiden Kesatuan Peniaga Perbandaran Lahore, Ajmal Hashmi memaklumkan bantahan itu disertai majoriti peniaga kerana keadaan sudah menjadi semakin meruncing. Kerajaan menaikkan harga petrol melepasi RM300 atau RM16.85 seliter buat kali pertama minggu ini. Data baru menunjukkan inflasi tahun ke tahun pada Ogos berada pada 27.4% dengan bil bahan api kenderaan meningkat 8% pada Julai. Pilihan raya Presiden Indonesia semakin rancak apabila Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar masing-masing diisytihar calon presiden dan naib presiden bagi penggal 2024 hingga 2029. Pengumuman itu dibuat semasa majlis pengisytiharan oleh pengerusi Parti Nasdim Suria Paloh di Surabaya, Jawa Timur. Anies, 54 tahun, adalah bekas Gubernur Jakarta dari 2017 hingga 2022. Manakala Muhaimin juga dikenali sebagai Cak Imin adalah Presiden Parti Kebangkitan Bangsa. Menurut Suria, kedua-dua calon memiliki kualiti kepimpinan yang boleh memberi perspektif baru dalam menangani cabaran masyarakat pada masa hadapan. Kedua-duanya akan didaftarkan secara rasmi sebaik pendaftaran pilihan raya Presiden Indonesia 2024 dibuka dari 19 Oktober hingga 25 November. Panglima Tentera Sudan Jeneral Abdel Fattah Al-Burhan mengarahkan pembukaan semula sempadan negara dengan Eritrea. Keputusan membuka semula lintasan sempadan adalah untuk memudahkan pergerakan rakyat dan membenarkan aktiviti komersial dan pertukaran barangan antara kedua-dua negara. Sementara itu, Al-Burhan menegaskan tentera dan rakyat Sudan akan meneruskan perjuangan menentang pemberontak Rapid Support Forces RSF sehingga kekalahan mereka. Pertempuran antara tentera dan RSF sejak April telah mengorbankan lebih 3,000 orang awam dan mencederakan ribuan yang lain. Beberapa perjanjian gencatan senjata yang diusahakan oleh Arab Saudi dan Amerika Syarikat gagal menamatkan keganasan di negara itu. Menurut Anggaran Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, hampir 4.8 juta orang telah hilang tempat tinggal akibat konflik semasa di Sudan. Perkembangan sukan, hasrat skuad hoki lelaki 5-11-5S untuk meraih tempat ketiga pada kejohanan hoki 5-11 Piala Asia 2023 tidak kesampaian. Malaysia tewas kepada Oman 4-5 dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat malam tadi. Pada perlawanan berlangsung di Salalah, Oman, skuad kebangsaan tetap memberikan cabaran sengit kepada tuan rumah sepanjang saingan berlangsung. Bagaimanapun, kelebihan beraksi di laman sendiri membolehkan Oman mendominasi permainan dengan baik sebelum mengesahkan kemenangan. Keputusan di Lakaros skuad kebangsaan itu bagaimanapun tidak mengubah hakikat bahawa Malaysia telah mengesahkan tiket lebih awal ke Piala Dunia Hoki 5-11 lelaki 2024 selepas berada dalam kelompok 4 pasukan terbaik kejohanan. Aksi Liga Perdana Inggeris penyerang Manchester City Erling Haaland mencipta sensasi apabila meledak hat-trick ketika membantu kelabnya meraih kemenangan 5-1 menewaskan Fulham. Dalam aksi tersebut, 3 gol Haaland dijaringkan pada minit ke-58, penalti minit ke-70 dan ketika masa tambahan. Sementara 2 lagi jaringan City diperoleh menerusi Julian Alvarez pada minit ke-31 dan Nathan Ake minit ke-45. Kemenangan itu membolehkan City memiliki kelebihan 2 mata di puncak Liga selepas kekal dengan rekod tanpa kalah selepas 4 perlawanan musim ini. Selepas ini, City dijadual menentang West Ham pada 16 September ini.
Perkembangan Liga Pro Saudi, pemain bintang Portugal Cristiano Ronaldo meraihkan gol ke-850 dalam kariernya ketika membantu Al-Nassr menewaskan Al-Hazm 5-1. Dalam aksi tersebut, Ronaldo menjaringkan gol ke-6 dalam 3 perlawanan terakhirnya. Beliau turut melakukan 2 umpanan gol untuk kemenangan Liga ketiga berturut-turut Al-Nassr. Gol Ronaldo pada aksi tersebut hadir pada minit ke-68. Ketika ini Ronaldo adalah penjaring terbanyak Liga Pro Saudi musim ini dengan 6 gol, 1 melebihi bekas penyerang Liverpool Sadio Mane. Kemenangan Al-Nassr itu membolehkan kelab berkenaan berada di tangga ke-6 Liga ketinggalan 4 mata daripada pendahulu Al-Hilal. Masa sukan terulung di benua Asia kini bakal beraksi. Satu hati dengan semangat kesukanan. Perjuangan dalam keharmonian. Sukan Asia ke-19 Hangzhou 2022 bersama RTM, penyiar rasmi. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusidaan. Berita tengah hari berakhir di sini. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuh harapan. Assalamualaikum.